Okay guys, hari ni aku nak cerita dengan korang. Hari ni aku berada dekat Pangkor. Lagi sekali, untuk menjejak ikan-ikan gorgon dekat sini. Tapi tak tahulah dapat ke tak dapat kan. Nanti kau tengoklah video ni sampai habis. Untuk pengetahuan korang, aku camping dekat Marina Pangkor guys. Tak pernah lagi ada orang buat kan. Tapi camping aku agak lain macam sikit lah sebab aku pakai RTT. Kan, RTT ni memang sangat bagus guys. Macam contoh orang macam aku lah yang selalu pergi adventure dan fishing kat mana-mana negeri, kan, kat mana-mana tempat. Jadi memang sangat bagus. Nice guys, lain macam je. Nyaman tu. Apa? Ya. Nyaman. 2 orang yang ni. Okay guys. Okay, kau nampak tak? Padu kan. Kali ni aku pakai 40 HP. Kenapa pakai 40 HP? Sebab aku nak try lah. Habis tu buat apa lagi? Betul tak kan Jo? Betul, memang betul. Tak try mana kita nak tahu. Nice lah. Yeah. Padu lagi. Okay geng, kepada korang nampak? Ni adalah saiz 420. Padu geng model ni. Padu gila. Sebab apa dia padu? Sebab dia memang sedap. Okay, salah satu kelebihan apa yang ada dengan 420 ni, kalau korang nak tahu apa dia, hari ni aku berada dekat Pangkor, besok aku berada dekat PD, lusa aku berada dekat Port Dickson, lepas tu aku berada dekat Kedah, lepas tu aku berada tiba-tiba berada dekat Penang, lepas tu minggu depan aku berada dekat Port Klang balik. Aku boleh bawa kat mana je. Stable, best gila. Bawah 15 kaki, tak perlu daftar. Ni semua yang besar-besar nampak tu kena daftar guys. Kena daftar. Duit dah berapa? Dah daftar satu hal, tak boleh keluar pula tu. Aku mana-mana negeri aku boleh pergi guys. That is what we call it hobby. Yes. Itu yang dikatakan benda yang paling best. Bila kau memiliki satu hobi yang kau boleh bawa kat mana-mana kau pergi. Kau letak dalam trailer, kau letak atas trailer, kau jalan, kau luncur. Inilah dia, foto. Mantap This is what we want guys. Itu adalah salah satu kebaikan yang ada pada REIT 420 aku. Engkau ada? Engkau punya boat besar-besar tu guys, kau tak boleh bawa pergi mana-mana. Kau duduk je lah kat situ. Kau duduk je lah dekat satu port tu je. Kau tak boleh bawa pergi mana-mana. Jangan marah. Kadang-kadang aku pening orang asyik cakap kan, baik beli. Kau belilah kan. Aku kadang tension aku tengok lah kan. Bukannya apa, kadang-kadang kau orang cakap kan, baik beli ni. Tapi kau ada study tak pasal benda-benda lain? Aku tahu guys, engkau terpaksa sebab dah beli kan. Lepas tu yelah nak jual pula. Alamak, siapa yang nak beli kan? Macam tu lah cerita dia kan. Macam aku 420 ni, kalau aku tak nak pakai, berlambak bias. Sebab dia boleh pergi kat mana-mana kan. Tiba-tiba lagi minggu depan aku ada kat Phuket guys. Janji kau ada international punya license. Mantap. Tu dia kebaikan REIT 420. Okay, cukup. Okay. Aku polite sekarang. Gila bye. Dia nak ajak pergi jarak guys kan. Adakah kita akan sampai di jarak? Kita nantikan video ni sampai habis. Bye. Nantikan.
Bang, walkie-talkie channel. Ha? Sekejap, saya try. Rip Nikon. Kebaikan Marine walkie-talkie ni sangat baik okay? Sebab kau boleh berhubung dengan mana-mana port. Kau boleh berhubung dengan mana-mana tempat. Jika ada kerosakan yang berlaku ke dekat tengah laut, kau boleh berhubung dengan kapal-kapal. Okay, sangat penting guys untuk korang sebenarnya. So korang mesti dapatkan ICOM ni. Okay, aku beli ICOM ni daripada Radii. Okay, barang ni memang baik guys. Dulu aku kosong, bawa harapan penuh, langkah mula perlahan tapi hala tuju teguh. Nama tadi pandang jiwa, aku tak mengeluh. Tiap hari ku susun sampai masa aku tak lagi jatuh. Orang kata itu mustahil tapi aku buat sampai. Okay guys, korang tengok siapa aku jumpa ni. Kepada geng-geng kabut kan, korang mesti kenal dia ni kan. Okay, jom kita tengok siapa yang cam dia. Meh komen. Orang nak ikut macam bayang, orang belakang bising sebab tak mampu berdiri terang. Daripada polisian lah. Mana? Daripada mana? Kajang lah. Oh. Kampung aku kat sini. Rumah aku seorang lah. Rumah seorang. Biasa lah, bulan puasa. Memang bulan puasa memang seorang. Ya. Orang lain tak larat. Mantap bro. Mantap lah. Ini bau apa? Ini bau pure. Ini baru angler. Ini baru betul pure angler. Aduh. Puasa seorang. Ini baru betul pure angler selama solo. Kita Aduh. pun solo. Kita pun solo. Ada peran. Bob. Biasa lah seorang. Dahsyat tu. Mantap ah. Masa mesej dia baca, ya betul solo dia. Memang biasa lah. Ingatkan dengan rapi. Belum live lagi ni. Sekejap lagi live lagi ni. Ya. Okay bro. Okay. Kita pergi belakang pulau jap. Program menggasak. Okay, alright. Okay, right. Kebetulan guys, kita orang pun nak pergi destinasi yang sama, belakang pulau. Kat sini ada dua pulau kecil. Kat sini adalah target fish adalah GT guys. Mantap. Spot belakang pulau ni memang merupakan target fish lah. Dekat sini ramai angler memang akan datang dulu singgah kan. Sebab dekat sini selalunya ada GT. Memang mantap lah tempat ni kan. Tapi aku tak ada rezeki lah geng. Okay, ini adalah masa sense Nikon punya keluaran terbaru. Okay, yang ini untuk main slow jig. Dia maksimum dia boleh sampai 150 gram. Tapi yang ini kita main 20 gram je. Sotong confirm. Kerapu lah. Kan pertama guys. Apalah kerapu ni. Bila dah tak ada dekat situ guys, kita orang pun gerak lah pergi cari spot talang pula. Okay, spot talang ni dia dekat dia berhadapan depan daripada pangkul laut tau. Dia dekat sebelah tengah-tengah pangkul laut dengan antara pangkul. Tapi memang menjadi lah kalau ikan ni ada, kalau ada dekat sini. Jig berapa gram? Oh, patut. Brother Joe kita pembuka tirai geng. Okay, dia pembuka tirai. Dia dapat ikan kobia ataupun haruan tasik. Oh, dahsyat geng. Tapi last-last aku juga yang kena tolong. Hai. Aksi dia. Kasih tenggelam dalam air dia. Kasih tenggelam. Cium air. Rod cium air. Oh, rod cium air. Memang lah haruan tasik. Haruan tasik guys. Master Sense beraksi.
Kobia yang Joe dapat ni memang agak besar guys. Jadi aku terpaksa juga tolong dia kan. So aku rapatkan buat aku nak try untuk hook dia dengan lip grip kan. Jom kita tengok macam mana. Tapi kan banyak kali aku cuba geng, sampai lip grip aku bengkok dia kerjakannya. Memang padu kat ikan ni weh. Dahsyat. Lama jugalah Joe fight ikan ni. Oi, kau buka. Sekali. Sekali. Confirm okey. Tolak dalam kit. Tahu. Lagi. Up. Letih tu. Then. Lagi. Jam kan tadi? Tahu. Ni, kau jangan. Uish, terbuka tu. Bengkok. Kau ingat apa ikan ni? Memang tahu. Baik. Ya. Baik. Kau ada plier tak? Kau ketuk kepala dia sekali je. Tak apa. Dia pingsan. Tak apa mes. Dia pingsan. Ya. Dia tahu. Ingat apa dia? Yes. Oh! Yes. Mantap! Bu, lang. Bu, Agak angkat sikit. Yes. Woo! ambil rod ni. Naikkan. Sabar. Padu. Oi, buang mata kail dulu. Dia Ya. takut dia ni. Apa? Tahu. Kena dia terlupa benda tu. Gila lah geng. Ikan pertama kita kecundang guys. Padan muka dia. Haruan tasik. Kena dengan rod naikkan, baru dia tahu. Jaga rod tu masa kena kau ni. Junam bagi masuk ni. Jo, macam mana Jo? Dapat? Macam mana dapat? Ikan okey? Baik. Yang penting fight. Matching dengan rod ni. Selepas ride tu, kami pun cuba dekat tempat tu beberapa kali jugalah, hampir dekat 1 jam, tapi tak dapat apa-apa hasil tangkapan. Jadi kita orang pergi kat tempat lain pula. Kali ni kita orang pergi dekat Pulau Tukun Perak. Dia lebih kurang dalam jauh juga, nak kata jauh tak jauh, nak kata dekat pun tak dekat daripada Pangkor. Right, brother. Semasa perjalanan kami ke sana, kami berhenti sekejap dekat satu dia macam rumah api warna kuning kan. Apa dia panggil tu, boya kuning. Tak kisahlah kan. Dapat juga strike satu caru kuda guys, besar guys. Tahu nanti. Mantap ah. Caru kuda. Selepas strike caru kuda tu, aku pun berkenalan dengan salah satu tekong dekat sini guys. Ni dia tekong Pangkor kan. So dia tunjukkan aku beberapa tempat dekat situ ada karang darat. Tapi hasil dia tak ada ikan kat situ. Tak apalah kan. Dan lepas tu aku terus pergi ke Pulau Tukun Perak. Tapi walau macam mana pun, thank you to tekong tu lah, sebab dia tunjukkan kan beberapa tempat. Okey lah, mantap lah, thank you so much. Tibanya aku dekat Pulau Tukun Perak guys. Memang dahsyat lah guys. Memang best lah. Terus aku punya jeep kena makan lah dengan GT geng. Memang kena rogol lah. Kau-kau kena. Padu gak saiz dia. Wow. Kena rogol babe. Wow. Padu. Woi, padu weh. Gila. Padu brother. Oi. Woi, padu weh. Tak tahu ikan apa.
Tak tahu geng. Tak tahu ikan apa geng. Padu. Padu. Ikan apa ni? Oh, GT geng. Besar geng. Oh, besar geng. Wow. Besar geng. Mantap ah. Yes. Geng, GT geng. Besar dul. Mantap ah. Terbaik. Ini bukan tukang perak, tapi ini pulau tukang perak. Sebelah sana tu itu Pulau 9. Okay, saja nak try kat sini geng. Sebab itu hari aku lepas kerapu kat sini besar agak. Nampak tu angin 7 knot. Dahsyat. Oh, penat. Oh, ada ikan. Alhamdulillah dapat strike 1 GT. Oh, alhamdulillah sedapnya. 57.9 dalam ah. 57.9 kaki bukan meter. Meter kau aku tak main kat sini weh. Alah. Oh, lepas. Alhamdulillah. Tinggi betul karang dia. Tinggi betul karang dia. Tengok jap. Tukar jap. Nampak gayanya guys, selepas tangkapan GT seko yang agak menarik tu kan, aku dah try dekat 1 jam lebih kat situ, tapi tak dapat kan. So aku decide untuk jalan balik lah kan. Kita jalan balik sebab dah lewat kan. Tak ada shortcut, semua aku buat step by step. Jatuh bangun 1000 kali, ku bangkit perbaiki mistake. Kau mengharap ku gagal, pasti kau takkan dapat. Rezeki Tuhan ku dakap, tak siapa mampu sekat. Cakap belakang sebab dia masih sentiasa di belakang. Tak pernah berlari sebab jiwanya pun selalu goyang. Aku yang terus maju, tak toleh kiri kanan. Bos neken punya cerita ini tentang pengalaman. Takkanlah apa saja, aku tetap terus di depan. Yang bising tu hanya bayang tertinggal di belakang. Aku rasa sampai sini je lah VTT aku untuk Pangkor. Memang agak kelakar. Dapat pun ikan kerisi. Lepas tu dapat GT seko. Okey lah, boleh lah, saiz boleh tahan lah 2-3 kilo kan. Lepas tu dapat haruan tasik kan. Yang itu haruan tasik tu jembalang tu punya lah kan, dia yang strike kan. Itu je lah. Aku dah try sedaya upaya dah guys. Tak boleh lah. Aku tak tahu lah kenapa Pangkor macam ni lah. Memang teruk lah sekarang. Pangkor dah tak macam dulu lah guys. Pangkor dah tak macam dulu. Dah tak macam 4 tahun lepas, 5 tahun lepas dah. Aku pun dah tak tahu mana ikan-ikannya pergi. Entahlah. Aku pelik lah guys. Pelik. Sebab sebelum ni guys, aku tak pernah rasa macam ni tau. Sebelum ni kalau aku datang Pangkor ni kan, chance untuk kumpau tu memang susah lah. Turun-turun je dah strike dah. Ini cakap terus serang lah. Dulu lah. Ini cerita 4 tahun lepas pun okey lagi. 4 tahun lepas pun okey lagi. Selepas tahun 2020 berapa selepas tahun 2023 lepas tahun 2022 je hancur dah Pangkor guys. Ikan dia tak tahu ke mana hala lah, mana hilang lah. Dulu setakat GT saiz-saiz macam yang tadi aku dapat 2-3 kilo, aku cakap dengan kau, penuh tong aku. Aku pernah mancing kat sini guys. Bayangkan 2 jam dah penuh tong aku balik. Tapi sekarang dah tak macam dulu lah. Aku dah tak tahu lah kenapa kan.
Macam tu lah. Kelakar kan, pakai jig. Lepas tu dapat ikan apa tu, ikan laut tu kan. Aku dah tak ingat dah ikan dia. Lepas tu okey lah, dapat satu strike yang best lah, GT. Yang lain hancur lah. Aduh, apa lah, apa nak jadi pangku ni guys. So aku rasa sampai sini je lah guys BTT untuk naik ke Pro Fishing. So hopefully ya korang enjoy lah dengan aku punya BTT ni yang tak seberapa. Aku dah cuba dah guys, aku dah cuba buat yang terbaik dah. Kau bayangkan aku jig daripada pukul 8 pagi sampai sekarang guys. Sekarang dah pukul 6.44. Aku tak putus asa tau aku jig tau. Aku tak tahu kenapa lah. Memang teruk lah sekarang pangku. Dah tak macam dulu. Dulu okey lagi guys. Sekarang dah tak tahu mana hala ikannya. Aku tak tahu kerana apa. Adakah pencemaran ke yang menyebabkan ikan lari ke, ataupun entah, tak tahulah guys. Kan? Cuba korang komen sikit. Ada tak engkau orang rasa macam mana aku rasa? Kan? Janganlah kau cakap nak main bawah jambatan tu. Bawah jambatan ada satu je jambatan kan? Itu lain lah. Masih ada lagi kot ikan bawah tu kan? Tapi guys, strike lah. Aku dah cakap dah tak ada ikan. Sekarang ni tiba-tiba boleh strike lah. Gila lah. Apa gila. Ni lawak lah. Yang ni lawak. Okay, ni lawak guys. Aduh hai. Okay, geruk-geruk guys. Geruk-geruk guys. Tak ada ikan. Memang dah petang dia baru makan. Hantu punya gerut-gerut. Memang lawak lah. Aku tak tahu lah. Dulu kalau setakat saya macam ni bersepah ni. Tapi sekarang dah tak ada. Kan, lagi main kat depan marina ni je. Ni depan marina ni sebenarnya. Tapi dia dah dekat dengan Pangkor lah. Dah dekat dengan JP kan. Ikan ni dulu kat sini lambat guys. Sekarang dah tak ada. Korang yang mancing dekat Pangkor, cuba korang komen sikit. Betul tak apa aku cakap? Dulu punya Pangkor 4 tahun lepas dengan sekarang dah lain. Ikan dah susah nak cari. Aku tak faham. Sedih kan. Tapi kan cakap tak ada ikan boleh strike pula. Ni lawak. Pangkor ni dia nak bagi tahu aku, weh, siapa kata tak ada ikan? Adalah, dia kata. Adalah kau yang tak pandai mancing. Lutor dia kan. Dah lah guys, sampai sini je lah kita punya BTT. Semoga kita jumpa lagi kan. Tapi sebelum aku gerak, aku nak bagi tahu korang satu benda. Hari ni aku kat Pangkor guys. Besok mungkin aku kat Penang. Lusa aku kat Kedah. Lepas tu tiba-tiba kan aku patah balik, aku ada dekat Port Dickson. Lepas tu aku ada dekat Port Klang. That's why beli RIP 420. Kau tak payah daftar geng. Kau boleh bawa mana-mana negeri kau nak pergi. Itu yang terbaik kan. Kau beli boat besar-besar atas 15 kaki, kau kena register. Lepas tu kau tak boleh bawa mana-mana kan. Sedih kan. Inilah kebaikan RIPS. Itu je lah aku nak cakap. Okay guys, bye.